Kita mulakan pengajian Tauhid malam ni dengan kita sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal al-kiram ashabul ridham sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikenaki Allah Taala akan kebajikan, yang saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qubihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati semuliakan Fadil Tuan Imam, tak lupa juga semuliakan Al-Fadil Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau. Ada fungsi tak ada? Belum sampai, on the way. Jawatan kuasa surau,
sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah. Alhamdulillah, kita bersyukur Ta'ala kita dapat bersama pada malam ini sekali lagi untuk kita sambung pengajian bab tauhid ataupun bab akidah, insya-Allah. Ni jemaah pada mana? Kelumpur. Oh, Kelumpur. Bukan ni Ustaz Khairuddin punya tu. Bongek bukan? Bukan di tim lain lah. Ni tim mana pula? Grup mana? Yalah, tabligh. Ni dia. Oh, Siptaling. Okey. Bawa Ustaz Maulana Amir tak? Kan? Oh. Baik, insya-Allah. Jadi malam ini kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan qiyamu ta'ala bin nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, di muka surat 166 kan? 166 dalam pembahasan dan kitab Hakikat Hidup Beriman. Masih dalam pembahasan sifat 20. Dilihat di situ dalil ataupun hujah. So apakah dalil di segi akal dia, di segi akli dia? Dalil segi akal Allah Ta'ala itu qiyamu ta'ala bin nafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Kemudian dalil di segi Quran, apakah dalil menyatakan Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya? Jadi qiyamu ta'ala bin nafsih, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya, iaitu tidak berhajat kepada yang menjadikan. La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Tidak berhajat kepada yang menjadikan dan tidak berhajat pada tempat. Tidak berhajat pada yang menjadikan ataupun yang mencipta, dan tidak berhajat kepada tempat. Berbeza dengan kita sebagai makhluk, kita berhajat kepada yang menjadikan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Tuhan, satu zat yang wajib wujud, yang tiada awal dan tiada akhir kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Allah Taala sebut dalam Quran tu, Qul Allahu ahad, Allahu samad. Kata oleh Muhammad, Allah Taala tu Esa, Allah tempat tumpuan manusia, tumpuan segala makhluk. So maknanya kita, sifat kita berhajat. Walaupun dalam dunia ni mungkin ada di kalangan kita ni yang kaya raya lah, billionaire kan, jutawan, harta banyak. Tapi dalam bab menguruskan harta, kita terpaksa bergantung pada orang lain untuk menguruskan harta kita. Kita akan lantik orang tertentu untuk menguruskan harta. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang menguruskan. Dia tunggal dalam mentadbir dan juga menguruskan alam. Jadi tidak berhajat kepada menjadikan dan tidak berhajat pada tempat. Macam kita berhajat pada tempat lah. Tempat untuk kita berdiri, tempat kita duduk, tempat kita tinggal. Masing-masing mesti ada tempat tinggal. Alamat pun kadang-kadang orang tanya, kau duduk mana? Alamat mana? Alamat semasa apa? Alamat tetap apa? Kan? So ada tempat kita tinggal lah. Dan juga boleh bermakna tempat ni apa yang kita duduk sekarang lah. Mana kita duduk, orang lain tak boleh duduk. Kalau dia nak duduk, mesti duduk sebelah kita, depan, belakang, kiri, kanan. Dia tak boleh duduk di tempat kita duduk, sebab kita masih hidup. Kita masih wujud dan kita masih hidup. Batang tubuh kita masih ada dan masih bernyawa. Kat situ kita duduk, orang lain tak boleh duduk. Sedangkan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Kalau berhajat Allah Ta'ala bertempat, samalah seperti makhluk pun berhajat seperti tempat. Jadi penetapan yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada sesuatu dan berdiri dengan sendirinya dengan dua dalil. Pertama, menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri.
menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Yang kedua, menafikan Tuhan itu berhajat kepada yang menjadikan dia. So menafikan semualah. Tenafilah Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat dia berdiri. Sebab dia berdiri dengan sendirinya. Macam kita numpang ke alam lah. Kita tumpang ke alam yang Allah Ta'ala buat ni. Tu kalau dah kita jenis orang menumpang. Apa sifat orang menumpang ni? Kan? Kalau anda menumpang, janganlah belagak, sudah kita kan. Ini dah lah menumpang, belagak pula, dah macam rumah dia sendiri. Semua dia arah sana, arah sini macam rumah dia. Sedangkan dia menumpang je, menyewa je. Ya kan? Begitulah kita sebagai makhluk yang menumpang dalam bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sifat orang menumpang, janganlah kita sombong dan angkuh terhadap apa juga yang berlaku dalam dunia ini. Semuanya telah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, menafikan Tuhan berkehendak kepada zat tempat berdiri. Sebab apa? Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Yang kedua, menafikan Tuhan berhajat kepada yang menjadikan dia. Sebab dia adalah menjadikan, bukan dia kena jadikan. Sebab dia adalah Khalik. Khalik mencipta. Sedangkan kita makhluk, isim maf'ul. Khalik isim fa'al. Isim fa'al yang membuat, pembuat. Makhluk yang kena buat. Sesuailah kita namanya makhluk. Asal perkataan khalaqa. Khalaqa yakhluqu khuluqan. Okey. Khalaqa telah mencipta. Yakhluqu sedang dicipta ataupun akan dicipta. Khalqan mana satu ciptaan. Khaliqun, khaliq, kha alif lam qaf, khaliq mencipta. Makhluk isim maf'ul yang kena cipta, yang kena buat. Yang kena buat ataupun kena cipta lah. Dan kita ini adalah yang kena buat dan kena cipta. So kalau ada kena cipta, janganlah sombong. Sebab apa? Yang mencipta boleh menghapuskan anytime lah kalau dia nak. Anytime yang kena cipta tak boleh menghapuskan yang mencipta. Walaupun mungkin di segi logik akal mungkin boleh, Ustaz. Betul kan? Contohlah pembuat virus dengan virus. Boleh virus tu membunuh yang buat virus tu. Jadi kalau tak boleh nak kawal lah. Bila tak boleh nak kawal, maka yang pembuat virus akan diingap oleh virus. Sehingga kan dia matilah. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak boleh. Sebab dia Tuhan. Jadi manusia tidak boleh membunuh Tuhan. Manusia tak boleh, kecuali kalau agama lain lah. Agama lain dia boleh lah. Dia bunuh Tuhan dia. Tuhan dia tak boleh harap, dia bunuh. Kan? Ataupun dia rosakkan Tuhan dia. Dia pecahkan Tuhan dia. Macam patung berhala kan. Tuhan dia tu. Sebabkan patung berhala tu mungkin dia dah kopam, dah lama. Dah macam tak berfungsi lah. Dia buat patung yang baru, patung berhala yang baru. Patung lama tu dia rosakkan lah. Dia bunuh Tuhan dia balik. Dia rosakkan Tuhan dia. Itu dalam agama lah, agama lain lah. Tapi kita, Tuhan kita Allah Ta'ala, macam mana kita nak rosakkan Tuhan? Sedangkan dia sendiri pun tak nampak kalau dia lihat. Satu benda yang kita boleh rosakkan ni, ialah satu benda yang boleh kita pegang. Boleh kita pegang, boleh rasa, boleh sentuh. Itu benda yang boleh kita rosakkan. Ada juga benda-benda yang halus kan, macam virus, bakteria dan sebagainya kan. Dia boleh merosakkan kita, menjanamkan kita. Dan kita juga boleh menghapuskan dia. Walaupun ada sebahagian virus ni tak boleh kita nak hapuskan. Tak jumpa lagi lah dia punya penawar itu. Tak jumpa lagi. Contohlah HIV kan, contoh kan. Satu benda yang susah nak dihapuskan lagi. Benda tu ada wujud. Macam tu. Baik.
Jika Tuhan itu tidak berdiri dengan sendirinya, nescaya dia berkehendakkan kepada tempat berdiri. Maka ketika itu Tuhan bukan lagi zat, tetapi dia adalah sifat. Kerana sifat duduk pada zat. Sifat duduk pada zat. Tak? Contohnya warna hijau, wajah hijau ataupun warna merah pada kapet kan. Merah itu duduknya pada kapet itu. Asal kapet tu merah ke? Tak, dia warna asal dia lah. Mungkin warna asal dia biasanya putih kan. Itu biasanya warna asal dia. Warna semula jadi dia. Warna merah tu warna yang datang kemudian. Apalagi sifat. Sifat yang ada pada makhluk. Contohnya cerdik, pandai, pintar, cantik, lawa, handsome, kan? Jadi itu semua dikatakan sebagai sifat lah. Sifat yang duduknya pada makhluk. Yang mana sifat itu boleh bercerai tanggal daripada makhluk. Ada masanya nanti bila dah tua besok, hilang lah. Dah tak lawa lah, tak handsome. Muda-muda memanglah lawa, cantik kan. Berjanggut, ada bisai. So dah tua besok, dah tak lawa kan. Dah berkedut sana, kedut sini. Orang pun tak nak dah. Itu juga perempuan kedut sana kedut sini dah tak siapa nak dah. Kecuali kalau orang kaya lah, janda kaya ramai lah pun tak. Walaupun dah tua ganyut. Walaupun dah tua ganyut tapi janda kaya, ramai minat. Itu juga duda kan, duda kan. Dah tua ganyut bertungkat, jalan bertungkat goyang je, tapi duit banyak. Ramai nak dara kerja. Ramai sebab duit banyak. Dan nak tahu besok kalau mati dia terjatuh ke dia. Saya tengok dia mati dulu. Orang tua tu tak mati-mati. Masya Allah. Baik. Jadi Tuhan itu tidak berdiri dengan sendirinya. Jika ni persoalan lah. Jika Tuhan itu tidak berdiri dengan sendirinya, nescaya berkehendak kepada tempat berdiri. Apa maksud tidak berdiri sendirinya? Maksudnya dia tak ada kuasa sendirilah. Itu maksud tak berdiri dengan sendirinya. Dia tak ada power sendiri. Dia pinjam power orang lain. Dia pinjam power Tuhan orang lain. Tuhan lain lah. Tuhan kedua, Tuhan ketiga dan sebagainya. Itu maksudnya Tuhan itu tak berdiri dengan sendirinya. Tak? Dia tak ada power sendiri. Sama jugalah kalau orang tu dilantik sebagai menteri. Lantik sebagai menteri. Tapi tak boleh buat keputusan. Yang buat keputusan orang lain. Menteri bawahan dia yang buat keputusan. Sedangkan dia PM. Dia orang paling atas nombor 1 kan. Ada lagi paling atas tu raja lah. Tapi dalam urusan pemerintahan ni PM lah. Urusan pemerintahan PM. Dalam urusan agama ni raja. Dan raja pun antara orang yang memutuskan. Kalau ada masalah berkenaan dengan pelantikan PM, raja lah kena putuskan. Macam tu. Yang last lah, raja lah kena putuskan. Macam tu. Tapi selagi mana PM ada power, kan, maka benda tu diserahkan kepada PM oleh raja. Dari mandat oleh raja kepada PM. Kena menguruskan mentadbirkan dunia ni, mentadbir negara. Apa guna kalau dilantik sebagai PM tapi tak ada power, tak boleh buat keputusan. Orang lain kena buat keputusan untuk dia. Itu dikatakan tak ada power. Tak ada power kan. Buat apa? Letak jawatan je lah. Macam tunggul juga situ kan. Jadi Allah Ta'ala pun begitu juga. Allah Ta'ala dia tak meminjam power orang lain, kuasa orang lain. Dia ada kuasa dia sendiri. Dan semua kuasa itu semua daripada dia. Kalau sebahagian daripada agama lain, dia Tuhan dia pun banyak. Setiap Tuhan tu dia ada fungsi masing-masing. Dia seolah macam malaikat kan. Kan malaikat dia ada malaikat pembawa rezeki kan. Ada malaikat pembawa rezeki. Ada malaikat yang menurunkan wahyu. Ada malaikat mencabut nyawa dan sebagainya. Dalam agama lain kan, Tuhan mereka itu yang jadi macam tu. Ada Tuhan pemberi rezeki, ada Tuhan yang mencabut nyawa, ada Tuhan
menurunkan bencana, musibah dan sebagainya. Dia banyak Tuhan dia. Tapi dalam konteks kita Islam ni, agama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala itulah semua dia. Semua ada pada Allah Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala tu ada Asma'ul Husna, 99 nama. Tuan tengok 99 nama tu kan, semua ada kat situ. Ar-Rahman ada, Pemurah, Ar-Rahim ada, Ar-Razzaq, pemberi rezeki kan, apa lagi, At-Tawwab, penerima taubat kan, banyak lagi nama-nama Ta'ala tu, Al-Quddus, As-Salam. Jadi semua tu terkumpul pada zat yang satu, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau agama lain dia pecah-pecah. Artinya yang dia banyak Tuhan tu, Tuhan apa, Tuhan yang menguruskan alam, Tuhan yang menguruskan rezeki, Tuhan yang menguruskan tu, macam-macam lah Tuhan dia. Baik. Kemudian agama Hindu pun dia ada Tuhan yang besar kan, Siva kan, Mariaman kan dia ada kuil Mariaman tu kan, banyak, jumpa banyak kan macam tu. Dia ada patung di situ tu. Dia banyak patung kan, macam-macam patung dia. Jadi kalau mana yang masuk Islam tu, mana-mana kadang-kadang kita datang pejabat agama dan nak masuk Islam, sebelum dia syahadah kita kena beritahu dengan dia. Maknanya dia kena tinggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak sebelum ni. Dia ada Tuhan gajah lah, macam-macam. Saya tengok kalau Hindu tu, ke depan rumah tu kan ada patung gajah kan, patung gajah lah, patung ular, macam-macam patung. Macam tu. Jadi bila nak masuk Islam, kita kena beritahu dengan dia, patung-patung tu kena buang. Jangan ada lagi patung-patung dalam rumah dia lah. Macam tu. Dia kena menyucikan zat Allah Ta'ala itu daripada segala patung-patung itu. Apa guna kalau syahadah tapi masih yang sama, masih ada patung dalam rumah. Pertama sekali yang kadang-kadang yang jenis dia bersyahadah, lepas tu dia tak belajar. Dia syahadah, mengucap lima syahadat. Orang syahadah, dia pun sibuk dia nak syahadah. Tapi lepas tu pengajian agama, kelas-kelas bimbingan, dia tak nak ikut. Tu yang kadang-kadang tu tiba-tiba kita dengar dia meninggal. Tengok ke rumah, tengok patung gajah. Ada patung gajah dalam rumah. Sebab apa? Dia tak nak mengaji. Dia tak nak meningkatkan ilmu dia lah. Hanya sekadar-kadar anda nak masuk Islam, nakkan duit bantuan, duit tu, duit ni dan sebagainya. Ada yang nak kahwin, lepas tu senyap macam tu je. Itu sebabnya kalau saya di unit ukhuwah tu, unit saudara baru tu, saya duduk kat situ. Mana-mana nak masuk Islam sekarang ni, kita kena briefing dululah. Kena beritahu dia apa niat nak masuk Islam. Betulkan niat dulu, pertujuan Islam ni. Jangan ada semata-mata nak duit tu, duit ni dan sebagainya. Kita kena bagi dia cukup-cukup dulu. Kita tak nak dia jadi masalah kemudian. Sebab banyak kan nak jadi masalah kemudian. Kojap datang pejabat agama, kojap datang pejabat agama, dah masuk duit loan, dah masuk loan. Pening pula aku kan, pening. Jangan mengharapkan duit tu kan. Kalau ada, adalah. Memang adalah bahagian mu'alaf, memang ada. Kalau segi zakat pun memang ada bahagian mu'alaf. Tapi dia jangan mengharapkan benda tu. Dia kena usaha lah. Kena usaha dan cari pendapatan. Malaysia ni, apalagi Malaysia ni mewah, negara mewah. Orang daripada luar negara pun datang ke Malaysia, berduyun-duyun, sampai naik tongkang, sampai hanyut kan, sampai tenggelam tengah laut pun ada, semata-mata datang ke Malaysia. Kita Malaysia ni orang kaki macam tu je kan. Masya-Allah tuan, itu sedikitlah. Baik, insya-Allah. Sebenarnya sebagaimana yang dimaklumkan bahawa sifat semata-mata tidak boleh berdiri dengan sendirinya, maka perkara tersebut adalah mustahil. Semana apa saja dikatakan sebagai sifat dia mesti duduk pada zat. Kan, merah duduk pada kapet, hijau duduk pada apa ni, sejadah ni lah. Tak? Apa lagi, biru duduk pada apa tu? Lansir kan. Lansir tu kan, macam tu. Kita ingat dengan kereta macam-macam warna kan. Ada warna hitam, warna merah, warna kuning, hijau, macam-macam lah. Solek kan kereta lah.
Jadi warna itu dikatakan sebagai sifat yang duduk pada zat. Walaupun asalnya satu benda tu memang dia ada warna asal dia. Memang ada warna asal dia. Tapi walaupun warna asal dia, dia mesti duduk pada zat dia, pada benda tu. Walaupun dia warna asal dia ada. Okey? Kuning kan? Kuning yang ada pada telur. Tahu tak? Telur kan kuning kan? Dia ada kuning. Walaupun kuning itu memanglah warna asal dia. Tetapi dia duduk pada zat telur tu. Kalau tak ada telur tu, tak adalah kuning itu. Tetapi dia tetap merupakan sebagai sifat. Dia bukannya zat. Dia tu. Baik. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan bahawa sifat semata-mata tak boleh berdiri dengan sendirinya, maka perkara tersebut adalah mustahil. Begitu juga dikatakan bahawa Tuhan itu berhajat kepada yang menjadikan dia. Kerana jika demikian, akan berlakulah dur dan tasalsul. Ini dah dibincangkan belakang kan? Dur dan tasalsul. Dur tu maknanya berpusing. Contohnya Ali menjadikan Abu, Ali menjadikan Abu, Abu menjadikan Ahmad, Ahmad menjadikan Ali, Ali menjadikan Abu, Abu menjadikan Ahmad, Ahmad menjadikan Ali balik. Itu dikatakan dur. Dur kan? Allah Ta'ala mustahil adanya dur itu. Tapi alam boleh berlaku dur. Alam boleh berlaku dur. Putaran. Boleh berlaku putaran. Contohlah air hujan. Air hujan tu, asal daripada air hujan tu kan dia daripada air laut itu yang disejat, diuapkan naik ke udara. Lepas tu dibawa ke daratan, dibawa ke gunung ganang, akhirnya jadi hujan. Berat-berat jadi hujan. Turun ke atas bukit. Kemudian dia mengalir ke sungai. Anak sungai lah, anak sungai. Ataupun dia jadi mata air kan. Masuk dalam tanah jadi mata air lah. Lepas tu dia akan keluar daripada tanah, akan menjadi anak sungai. Lepas tu menjadi sungai, menjadi kuala sungai, sampailah ke laut. Maka laut dia akan berlaku lagi penyejatan itu, penguapan itu. So naik ke atas semula. So dikatakan dur. Mana pada makhluk boleh berlakunya dur. Allah Ta'ala tak boleh dur. Tak boleh. Tuhan A menjadikan Tuhan B, Tuhan B menjadikan Tuhan C, Tuhan C menjadikan Tuhan A balik. Jadikan Tuhan A balik. Boleh? So tak boleh lah. Tak boleh berlakunya dur. Okay? Kemudian yang kedua, tasalsul. Tasalsul ni bukan tersasul lah. Tasalsul, sin lam, sim lam. Tasalsul, tasalsul ni maknanya dia berpanjangan tu, macam rantai lah, rantai tu berpanjang. Contohnya A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan D, D menjadikan E, E, F dan seterusnya, berterusannya tu. Itu dikatakan sebagai tasalsul. Allah Ta'ala juga tidak berlakunya tasalsul. Yang boleh menjadi tasalsul ni ialah alam. Alam kan? Atuk kita dulu kahwin dengan nenek. Atuk kahwin dengan nenek, dapatlah abah kita. Abah kita kahwin dengan mak kita, dapatlah kita. Kita pula esok kahwin dengan siapa? Contohlah kahwin dengan janda. Contoh. Minat dengan janda kan. Janda kaya lah. Kahwin dengan janda, dapat anak kan. Ke anak kita besok kahwin pula lagi dengan lain lah. Lepas tu dia kahwin lagi dengan lain. Cucu pula kita kahwin, cicit pula kahwin. Tu boleh berlaku lah tasalsul. Dia boleh berlakunya tu. Dia mata rantai, tak putus-putus. Sampailah takdirkan Allah Ta'ala putus. Contohnya, tak ada anak. Sebab ada orang kahwin tak ada anak, tahu tak? Lama kahwin, 10 tahun, 20 tahun, 30 kahwin, 30 tahun kahwin, tak dapat anak juga. Macam-macam usaha ikhtiar dah, tak dapat anak juga. So maknanya dah terputuslah. Zuriatnya tu dah terputus. Tak berlaku dah, tak adalah tasalsul lagi dah. Tapi selagi mana ada zuriat keturunan tu, tu berlakunya tasalsul berterusan. Macam tu. Allah Ta'ala tidak tasalsul. Tidak berlaku, mustahil ada pada Allah Ta'ala
Contohnya Tuhan A menjadikan Tuhan B, Tuhan B menjadikan Tuhan C, Tuhan C menjadikan Tuhan D. Boleh tak? Tak boleh. Mustahil lah. Baik. Seperti mana yang terangkan dalam bab Al-Qidam. Maka demikian itu juga adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Maka dengan hal itu, mustahil Allah Ta'ala itu berkendak kepada tempat berdiri dan tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Semana kuasa yang ada itu ialah kuasa Allah Ta'ala sendiri, tidak berhajat pada kuasa Tuhan yang lain. Tak perlu nak pinjam kuasa Tuhan lain. Sebab Tuhan itu memang tunggal. Sifat kudrah dia pun tunggal. Sifat yang ada pada Allah adalah sifatnya adalah tunggal. Kalau kudrah tu satu kudrah, iradah satu iradah, kemudian baqa kekal suatu baqa, ilmun satu ilmun. Nampak? Semua ada tunggal. Yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'aluknya kepada makhluk. Tu yang jadi berbilang-bilang tu. Adadun berbilang-bilang. Itu sebabnya di kalangan manusia ni ada tengah berdiri, tengah duduk, tengah berbaring, tengah berlari, tengah buat tu, tengah buat ni dan sebagainya. Itu merupakan ta'aluk sifat kudrah Allah Ta'ala tadi pada makhluk itu. Kita biasanya membuat benda yang berbeza dalam satu masa lah. Walaupun ada satu masanya kita membuat benda yang sama. Ada masanya kita buat benda yang sama. Contohlah berdiri kan, berdiri. Kan, perhimpunan pagi, budak sekolah, semua berdiri. Semua berdiri, mana membuat satu benda yang sama dalam satu masa. Kan. Banyak boleh kias sendirilah, kias lain lah. Ada masa sama. Baik. Maka dengan hal tersebut, iaitu mustahil Allah Ta'ala itu berkenaan pada tempat berdiri dan tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Maka tetap Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Kemudian dalil nakli. Tadi dalil akli, dalil dari segi logik akal. Jadi dua kan bab fiqh ni, dua tauhid. Satu dalil dari segi akal kita. Yang kedua dalil dari segi nakli, ni Quran ataupun hadis. Firman Allah Ta'ala, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memerlukan sesuatu daripada alam. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alam. Kitalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan kita bukan hajat kepada Allah Ta'ala juga, malah kita berhajat juga kepada makhluk dalam membantu urusan kita lah. Kalau tak ada makhluk, susahlah dalam kehidupan kita. Sebab tak semua benda kita boleh buat. Tak semua benda lah dunia kita semua boleh buat. Ada benda-benda kita boleh buat. Contohlah kereta kita rosak. Bolehkah kita repair kereta kita sendiri? Kalau kita tak ada kemahiran. Biasa kita hantar pada pomen. Macam tu. Hantar kat pomen. Mengajar anak kita belajar. Kan? Ajar anak kita belajar kan berkenaan dengan matematik, bahasa Inggeris, apa lagi? Bahasa Melayu. Walaupun kadang kita orang Melayu. Walaupun kita Melayu kan, tapi SPM pun tak pas bahasa Melayu. Tu kan. Walaupun kita orang Melayu. Tu masalah kita ni. Habis, hancur. Walaupun kita orang Melayu, tapi terpaksa juga belajar bahasa Melayu. Maknanya kita ni bukannya perfect daripada semua sebab, daripada sudut. Ada benda kita tak boleh nak buat. Kita kena safkan pada orang lain. Tolonglah buat. Saya tak kata kereta rosak kan, overhaul. Ataupun kereta contohnya masalah dia gearbox dia. Bukan semua orang boleh repair gearbox. Walaupun kita ni orang paling pakar buat kereta. Formula 1 punya kan. Masuk Formula 1 kan, menang. Part nombor 1 lah.
Tapi bila kereta rosak, dia poning kali repair. Akhirnya hantar ke bengkel juga kan. Bengkel juga yang buat. Semana kita bukannya lengkap. Sebab kan? Juga dalam bab lain. Bab mengaji ke ataupun belajar matematik kan. Contohnya ataupun barang elektrik kita rosak. Kipas rosak, peti ais rosak, TV rosak. Mana nak hantar tu? Boleh repair sendiri tak? Tak semua juga. Ada pun kadang-kadang boleh lah repair. Jahanam adalah. Repair boleh Ustaz. Tapi bukan membalikkan, menjahanamkan adalah Ustaz kan. Asal mana kita tak lengkap. Mana kelemahan ada pada kita. Itu sebabnya kita ni kena hidup bermasyarakat kan. Hidup bermasyarakat. Tak kisahlah kita bermasyarakat orang kita sendiri ataupun non-Muslim pun. Kita pun kena buat baik dengan mereka juga. Masyarakat walaupun non-Muslim. Mungkin suatu hari nanti mungkin dia dapat masuk hidayah masuk Islam. Ramai dah sekarang masuk Islam. Baik, seterusnya Qiyam Ta'ala bin Nasir terbagi pada dua. Tengok pada gambar rajah tu. Pertama, berdiri dengan zatnya. Kedua, tiada mengambil manfaat daripada kejadian makhluk. Kerana dia adalah kaya hakiki. Sedangkan kita ni kaya majazi. Jadi dua kaya tu. Satu, kaya yang hakiki itu Allah. Kita ni kaya majazi. Kaya yang menumpang. Menumpang rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi kalau dah menumpang rezeki itu, faham-faham lah. Mana ada juga bahagian orang lain. Dia tu ada bahagian orang miskin. Kenapa? Kerana bukan milik kita semuanya. Itu sebab Nabi pernah bersabda, qiyamud dunya bi arba'ah. 4 perkara. Tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. Qiyamud dunya bil arba'ah. Berdirinya dunia itu dengan 4 perkara. Pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmu ulama. Yang kedua, bi adl umara, dengan keadilan pemimpin. Yang ketiga, bi da'watil bi sakhratil agniya, dengan pemurahnya orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara, dengan doanya orang fakir. Dengan doanya orang fakir. Kalau tidak kerananya alimnya orang alim, saya orang jahil pun binasa. Kalau bukan kerana alim, ilmunya orang alim, maka orang jahil akan binasa. Dan kalau seandainya bukan kerana keadilan pemimpin, maka orang akan makan harta orang lain dengan secara batil, suka-suka hati yang biar orang lain. Kerana apa? Kerana pemimpinnya tidak adil. Pemimpin pun sapu juga atau rakyat, contoh kan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, iaitulah dengan apa tadi? Bisakhratin agniya, dengan pemurahnya orang kaya. Seorang kaya ada pemurah, ada kedekut. Yang kita nak fokus ni orang kaya yang pemurah. Kemudian yang keempat, bid'awatil fuqara, dengan doanya orang fakir. Kalau bukan kerana pemurahnya orang kaya, maka orang miskin binasa. Kalau bukan kerana doanya orang fakir, maka orang kaya pun binasa. Orang kaya pun. Tu mana 4 perkara tu akan berdirinya dunia, tegaknya dunia dengan 4 perkara, insya-Allah. Baik. Kemudian nisbah kepada berkehendak kepada tempat berdiri. Pertama, tidak berkehendak kepada tempat berdiri dan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya, itulah zat Allah Ta'ala. Pertama, zat Allah Ta'ala tidak berkehendak pada tempat berdiri dan tidak berkehendak pada yang menjadikannya. Yang kedua, tidak berkehendak kepada menjadikan, tetapi berkehendak kepada berdiri pada zat, iaitulah sifat Allah. Sifat Allah, dia duduk menumpang pada zat Allah. Kemudian yang ketiga, tidak berkehendak kepada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada menjadikannya, iaitulah segala jirim. Jirim ataupun jisim lah.
segala jirim ataupun jisim. Jirim pula dia ada jirim yang halus dan ada jirim yang kasar. Ada jirim yang boleh dilihat, ada jirim yang tak boleh dilihat. Kan? Di ruang ni nampak macam tak ada benda kan? Atas kepala kita ni kosong kan? Di ruang. Tapi hakikatnya ada tak benda berterbangan? Ada. Tapi benda tu sangat halus. Tak nampak lah. Tak boleh dilihat dengan mata kasar. Kita tak tahu kadang kuman-kuman ke, kita tahu kan, alhamdulillah lah. Kuman-kuman berterbangan, mungkin kadang-kadang duk malaikat duk terbang, duk gitu, jin-jin dan sebagainya tu. Sebab dia katakan kan jismul latif, jisim yang halus yang kita tak boleh lihat tapi dia wujud dan ada. Satu lagi jisim yang kasar, itulah kasif. Kasar ni satu benda yang boleh kita lihat, boleh pegang, boleh rasa dan sebagainya. Ada yang lembut, ada yang keras. Gitu. Baik. Dan sifat jisim ini, jirim ini, dia tak sunyi daripada 4 perkara. Dia tak sunyi daripada 4 perkara. Pertama, aina. Di mana? Aina, mana di mana? Kaifa, bagaimana? Mata, bila? Mata, bila? Apa lagi? Kam berapa? Bilang-bilangan kam. Dia 4 perkara. Allah Ta'ala sunyi daripada benda ni. Allah Ta'ala tak ada daripada 4 ini, sama ada aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, bila, kam, berapa. Allah Ta'ala sunyi daripada 4 benda ni. Tapi jisim, jirim tak sunyi daripada 4 perkara. Aina, di mana? Di mana jirim tu duduk. Kaifa, bagaimana dia duduk. Mata, bila dia ada. Tahu bila? Kan? Pagi ke, petang ke, pukul berapa? Dan juga kam, berapa? Berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 2000. Tak? Itu mana jirim tak sunyi daripada 4 persoalan lah. Allah Ta'ala sunyi daripada 4 persoalan sebab Allah Ta'ala ni bukan jirim. Dia bukan jirim dan bukan jisim. Tetapi satu merupakan zat yang wajib wujud, yang kita tak nampak dan tidak dapat diserupakan dengan walau satu benda pun. Apa yang kita terbayang Allah Ta'ala ni begini itu merupakan bukan Allah. Bukan dia. Kalau kita bayang Allah Ta'ala ni, mungkin Allah Ta'ala ni seperti cahaya, mungkin Allah Ta'ala ni seperti angin, mungkin Allah Ta'ala ni seperti roh, mungkin Allah Ta'ala seperti itu, seperti ini dan sebagainya. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Kalau tidak kan samalah Allah Ta'ala seperti makhluk. Kerana zat Allah Ta'ala satu benda yang tak mampu kita nak idrak mencapainya. Tak mampu kita nak capai. Baik. Kemudian sifat yang ke-6 bagi Allah itulah wahdaniyah. Wahdaniyah. Sekali lagi apa makna wahdaniyah? Esa. Diambil daripada kitab Isyarat Tauhid. Itu Isyarat Tauhid tu. Wahdaniyah artinya esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan perbuatan. Jadi wahdaniyah Allah Ta'ala ni terbagi pada 3. Pertama, esa pada zat dia. Zat dia esa. Kemudian sifat dia pun esa. Af'al dia pun esa. Dia tidak ada berbilang-bilang af'al. Perbuatannya satu je, tunggal. Tapi yang kena pada makhluk itu yang berbilang-bilang. Tempat muta'alak dia yang berbilang-bilang. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat Allah, pada sifatnya Allah, dan pada af'al perbuatannya Allah, sama ada berbilang yang muttasil, berbilang yang bersambung ataupun berhubung, atau bilangan yang munfasil, bilangan yang bercerai. Apa bilangan muttasil munfasil ada di belakang nanti. Ada di belakang di muka surat 169, 170 nantilah, itu ada pembahasannya lah. Apa itu kam muttasil, apa itu kam munfasil. Kam bilang-bilangan yang bercerai, dan apa bilang-bilang yang muttasil. Kam yang bersambung lah, bilang-bilangan. Dia ada bilang-bilangan yang bercerai, ada bilang-bilangan bersambung. Bilangan yang bersambung pada zat. Yang ini menafikan berbilang yang berhubung pada zat. Seperti tiada Tuhan, zat Tuhan itu tersusun daripada daging, darah, tulang, urat.
dan menafikan mumpasil pada zat, menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan, seperti tiada Tuhan yang lain menyamai dengan zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni tidak seperti makhluk. Makhluk ini dia ada tersusun daripada anggota tubuh. Kita ada anggota tubuh, kita ada ruas-ruas. Kita ada ruas jari kan, ruas jari, kita ada ruas tangan, ada pergelangan tangan, siku kan, siku ketiak ketiak ada, kita ada hasta, kita ada zirak, ada depa. Ni depa kan, hasta kan, satu hasta. Okey. Dia ada bilang-bilang macam tu. Manusia ni tersusun daripada macam tu, darah, daging, urat. Dan asal kejadian kita daripada tanah lah. Asal kejadian kita tu memang daripada tanah, daripada Adam. Kemudian kita hasil daripada anak cucu Adam semua, beranak pinak semua kan, hasil daripada pertemuan air mani, benih lelaki benih perempuan, maka terciptalah makhluk yang baru. Terciptalah makhluk yang baru hasil pertemuan benih lelaki perempuan, terciptalah makhluk yang baru. Itu dari segi adat lah. Dari segi adat dia mesti, kalau nak ada manusia itu, nak tercipta manusia, mesti ada pertemuan air mani lelaki perempuan. Itu dari segi adat dia. Tapi boleh Allah Ta'ala mencipta manusia tanpa ada pertemuan benih lelaki dan benih perempuan, boleh. Contohnya Nabi Isa lah. Nabi Isa AS, dia tidak ada ayah, dia ada ibu dia. Mana tidak ada pertemuan benih laki-laki dan perempuan, tapi wujud manusia Adam. Itu Nabi Isa. Adam itu juga, Adam tidak ada pertemuan benih laki-laki perempuan, sebab dia asal kejadian daripada tanah. Begitu juga Siti Hawa. Siti Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tidak ada pertemuan pun benih laki dan perempuan, tapi tiba-tiba ada Hawa. Boleh tak benda itu berlaku? Boleh lah. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Macam tu. Kalau nak jadikan anak, jadilah dia. Baik. Cuma pertemuan benih lelaki perempuan tadi, ada yang cara halal, ada cara haram. Ada halal dan haram. Halal tu melalui pernikahan yang sah. Haram, zina. Kan? Malahan daripada zina lah kadang-kadang anak copet jadi. Copet jadi daripada zina. Kadang kahwin tak dapat anak. Kan? Kahwin 50 tahun tapi anak. Yang berzina tu kejap je, dah mengandung, dah kuih. Tu kadang-kadang tu datang pejabat agama, masa saya di pendaftar nikah tu, datang agama menangis-nangis nak nikah. Pokoknya ni dah terlajak, dah terlanjur. Macam tu, minta ustaz cepatkanlah uruskan pernikahan anak saya ni. Dah mengandung dah 7 bulan, 6 bulan. Ada yang kadang-kadang dah lah 9 bulan pun dah ada dah. 8 bulan. Itulah. Sodap sekejap je lah. Sodap itu, dapat lah sodap Sodap kan? Sekejap je lah sodap. Lepas itu, mulalah menangis. Kadang lelaki terjantan tu hilang lagi, tak tahu ke mana. Tinggal lah seorang konteng-konteng. Lepas tu nak nikah, cari orang lain. Ada juga kadang yang dipak sanggup. Yelah, ada kesian kan? Dah kesian, jadilah pak sanggup. Kahwinlah dengan pak sanggup. Kan? Alhamdulillah lah, dia nak bantu, nak tolong. Okey lah. Okey lah tu ustaz, dia nak tolong. Biarlah. Ya, daripada keadaan, kalau tidak kan anak tu mungkin dia, perempuan tu mungkin dia buang ke, anak tu dia bunuh ke. Jadi kahwinlah dengan lelaki jadi pak sanggup. Akhirnya anak tu dapatlah diselamatkan. Kan? Gitu. Tapi anak tu kita tetaplah anak tak sah taraf. Macam mana pun tetap tak sah taraf lah. Sehingga kalau dah mengandung kan, walaupun nikah dengan lelaki yang mengandungkan dia tu, walaupun dia menikah dengan lelaki yang telah menghamilkan dia tadi, perempuan tu, tapi anak tu tetap anak tak sah taraf juga. Tetap juga tak boleh lebih dengan dia. Walaupun kau menangis-nangis macam mana pun kan, minta kita nikahkan, boleh, tak ada masalah, kita nikah lah. Macam tu.
Ialah nak nutup aib kan, nikahlah. Tapi nak nikah pun, borang pun nak kena lengkap juga encik juga. Puan, borang kena lengkap. Kalau tidak kan masalah pada kami pula. Ada kadang-kadang mengandung nak copet, boleh tak copetkan pernikahan? Nak copet benar tak dapat dah. Sebab dokumentasi mesti juga disediakan. Salinan IC dia, borang dia, kan, wali dia, siapa, kan. Kalau khusus perkahwinan tu mungkin kita boleh longgarkan lah. Cuma salinan HIB tu memang kena buat. Salinan HIB kena buat. Tapi khusus perkahwinan tu boleh kita longgarkan. Tapi dengan syarat lepas nikah kau kena pergi khusus sekejap. Sebab kat kursus perkahwinan tu banyak benda yang kamu boleh belajar. Sebab dalam kursus perkahwinan ni dia bukan hanya cerita bab kahwin je. Bab kewangan pun cerita juga. Menguruskan kewangan keluarga pun dikongsi juga dalam kursus tu. Lepas tu contohnya kalau berlakunya pembubaran perkahwinan mana bercerai besok. Mana dah faham dah, okey ni peraturan dia. Kalau kau tak malis nak pergi khusus, contohnya kau ialah dah sebabkan mengandung, jadi nak kahwin copet, jadi malis nak pergi khusus. Sogatlah dah mengandung nak pergi khusus. Membuyut macam tu kan. Jadi orang tengok, yo, kena orang ni dah mengandung. Dia budak umpan lain bisinglah popek kan, dah mengandung kan. Jadi dia pun malulah sogat lagi khusus. Tapi walau macam mana pun, kita tekankan walaupun kau nikah dulu, kita bagi kelonggaran kau nikah dulu, kita nikahkan. Tapi lepas nikah, kau pergi khusus. Sebab banyak benda yang boleh belajar kat situ. Banyak benda. Sama sekali berkenaan pengurusan kewangan, pengurusan emosi. Sebab bila nikah tu macam-macam lah. Bila sayang lah. Besok dah tak sayang besok. Macam tu. Melayang macam tu. Pengurusan pembubaran perkahwinan, contohlah berlaku bercerai esok, kena macam mana, apa yang perlu diambil tindakan kalau berlaku pembubaran perkahwinan. Kita tahulah. Suami melepaskan cerai macam mana, suami lepaskan cerai, dua mahkamah dalam mahkamah, macam mana nak buat? Takkan kau nak menangis macam tu. Suami lepaskan cerai, nangis siang malam, pergi petang menangis, tak boleh apa-apa. Kalau suami dah lepaskan cerai, pergilah mahkamah. Buatlah ajuan ke mahkamah. Mahkamah pun akan panggil suami. Betul tak kau dah lepaskan cerai? Macam mana, apa bentuk lepas cerai yang kau buat tu? Macam mana kau lepaskan? Mahkamah tanyalah. Barulah boleh selesai. Kau tak macam tu, tekan-tekan macam tu. Itu hasil kelebihan tu, belajar khusus tu. Boleh kan? Macam mana dah pergi ke situ tadi? Baik, kemudian makna esa Tuhan pada sifat. Sampai situlah, wallahu alam. Tanda situlah makna esa Tuhan pada sifat. Wallahu alam. Ada, saya buka soalan, ada soalan tak? Boleh saya tutup? Ada? Satu dua, kalau ada soalan lah. Ada? Tak ada. Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa ma lam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira wasyana fatai alim nawalana qulubana bi nuri ma fataka wa tahna fa'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.